Okay. Okay. Ya, untuk kerja khusus tugasan 2, anda telah ditawarkan bekerja di syarikat pembuatan yang bercadang mengeluarkan 2 jenis produk baharu iaitu BTA dan CTB. Syarikat menggunakan 2 jenis bahan mentah langsung iaitu bahan mentah 1 dan bahan mentah 2 dalam menghasilkan produknya. Okay, anda telah ditugaskan untuk menyediakan belanjawan operasi bagi tahun 2021 dengan menggunakan maklumat yang berikut. Okay, so untuk tugasan 2 ni, yang pertama sekali kita perlu buat data input untuk menyediakan belanjawan. Jadi ini adalah data input yang kita akan sediakan. Okay. Data input ni ada banyak jugalah ya. So bergantung kepada soalan. Jadi dalam soalan ni ada 7 maklumat tentang belanjawan yang perlu disediakan. So kita susunlah data input ni daripada nombor 1 hinggalah maklumat nombor 7. Okay, yang pertama sekali untuk Excel ni, okay, untuk Microsoft Excel ni buka Microsoft Excel, lepas tu sheet 1 ni, sheet yang pertama ni boleh rename, tulis data input. Okay, tulis data input. Okay, dalam data input ini
dalam data input ni buat yang pertama sekali letak nama syarikat. Okay, contohnya syarikat ABC Sdn Bhd. Lepas tu yang pertama, maklumat pertama jangkaan unit. Okay, oleh kerana soalan ni dia ada dua produk, dua jenis produk BTA dan CTB. Jadi boleh buat jadual macam ni lah. Okay, BTA dengan CTB. Okay, lepas tu kalau tengok maklumat yang pertama, jangkaan jualan BTA adalah 2 kali ganda daripada jualan CTB. Okay, contohnya cikgu letakkan kat sini untuk BTA, cikgu buat 5,000 unit jualan, CTB akan jadi 2,500. Okay, BTA 2 kali ganda jumlah jualan CTB. Okay. Okay, maklumat yang kedua, sasaran margin untung kasar antara 50 hingga 70. Okay, untuk yang ini cikgu minta pelajar buat margin kasar yang sama lah untuk dua-dua produk ni. Okay, margin untung kasar kalau dia pilih antara 50 hingga 70, kalau pilih 50, so 50 untuk BTA dan 50 juga untuk CTB. Okay. Kemudian maklumat yang ketiga adalah berkaitan dengan bahan mentah langsung. Okay, bahan mentah langsung ada dua, iaitu bahan mentah 1 dan bahan mentah 2. Okay, bahan mentah ni ada ukurannya dalam kg, so tuliskan dalam kurungan kg untuk produk BTA dan CTB. Tuliskanlah belanja bahan mentah 1. Harga bahan mentahnya antara RM2 hingga RM6 sekilogram. Jadi pilihlah, katakan pilih RM4. So bahan mentah 1 untuk BTA RM4, CTB pun RM4. Okay. Bahan mentah 2 pula untuk BTA tiada. Okay, sebab BTA tidak menggunakan bahan mentah 2. CTB RM2. Okay, bahan mentah 1 dengan bahan mentah 2. Okay, maklumat bahan mentah 3-1 dah, anggaran bahan mentah 2 dah. Yang ketiga, seunit BTA memerlukan 4 kilo bahan mentah 1. Okay. Jadi anggaran bahan mentah, ni anggaran harga ya. Oh, yang tadi tu kg. Kg tu nombor 3 ya. Seunit BTA memerlukan 4 kg. CTB pun 4 kg dan bahan mentah 2 pula BTA tak perlukan ya. BTA tak perlukan bahan mentah 1, bahan mentah 2 dan CTB memerlukan bahan mentah 2 sebanyak 2 kg. Okay, ini baru harga yang keempat ni letakkan harga bahan mentah. Bahan mentah 1 harga RM4, bahan mentah 2 RM5. Okay, harga tu rujuk pada maklumat tambahan lah nombor 3, 1 dengan 2. Ya. Kalau bahan mentah 1, harga bahan mentah dia antara RM2 hingga RM6. Bahan mentah 2, RM3 hingga RM8. Okay, pilihlah mana-mana harga yang nak letakkan. Okay, lepas tu seterusnya maklumat nombor 4 tentang buruh langsung. Okay, buruh langsung, anggaran kadar buruh langsung adalah RM6 hingga RM12. Okay, cikgu letak yang ni dulu ya, jam buruh langsung untuk BTA dan CTB. BTA memerlukan 0.8 jam dan CTB 1.4 jam. Okay, lepas tu kadar buruh langsung antara RM6 hingga RM12 sejam. Okay. Anggaran kadar buruh langsung sejam. Cikgu buat dua-dua sekali untuk BTA dengan CTB RM10, RM10. Okay, sama je dia punya kos. Kemudian kadar overhead kilang, maklumat nombor 5, kadar overhead kilang. So overhead kilang ni dia ada dua, iaitu overhead kilang berubah dan overhead kilang tetap. Okey, overhead kilang berubah, anggaran kadar overhead perkilangan berubah adalah antara RM3 hingga RM6 sejam buruh langsung.
Okey, jadi tulislah kadar overhead perkilangan berubah sejam RM RM5 contohnya, BTA dan CTB dua-dua adalah RM5 ya, sama. Okey. Kemudian boleh tulis dekat sini ya, RM5 sejam buruh. Okay. Untuk cost overhead kilang tetap, BTA dan CTB melibatkan 5 jenis overhead tetap yang sama. Okay. Jadi dekat sini pelajar perlu tetapkan sendiri 5 jenis overhead tetap. Okay. Jadi untuk kedua-dua produk ini overhead tetapnya adalah sama. Okay. Contohnya cikgu buat gaji penyelia kilang, sewa kilang, susut nilai bangunan kilang, insurans kilang dan utility kilang. Okay. Semua mesti ada yang berkaitan belanja yang berkaitan dengan kilang lah. Okay. Kalau awak nak letak dekat sini sewa pejabat tak boleh. Itu bukan cost overhead kilang. Okay. Lepas tu dah senaraikan 5 cost overhead di sini. Dia punya nilai juga kita boleh anggarkan sendiri juga. Okay. Bolehlah anggar katalah gaji penyelia kilang tu sebulan 1,000 jadi setahun 12,000. Okey, sewa kilang kalau sebulan dalam sebulan 1,200 ke, kalau setahun berapa jadi kan? Boleh anggarkan dekat sini. Okey, ni contoh-contohnya. Okay, jadi jumlah overhead kilang tetap kita akan dapat 120,000. Okey, nilai-nilai ni semua taib ya, taib-taib. Tapi RM jangan tulis ya. Okay, RM ni jangan tulis lagi. Katakan cikgu tukar dulu yang ni. Cikgu buat ni number. Okay, kalau number maksudnya tak ada RM kan. Okay, untuk letakkan RM, dalam kotak ni kita hanya type nilai sahaja ya. RM tak perlu type. Okay, sekarang, so bila kita nak masukkan RM dekat sini, awak highlight kan. Pergi dekat bahagian atas ni, pilih dekat sini ada number kan. Okay, dekat sini awak pilih accounting. Itu dia jadi RM dah, tapi dalam US dollar. So kena tukar yang ni kan, kena tukar kepada RM. Tukar kepada RM dekat sini ya. Okay, lagi pergi dekat yang number ni, ada panah ni, tekan, klik. Okay, simbol ya, number, simbol, tukarkan dekat sini. Okay, pilihlah bawah ni, pilih RM, cari RM. Okay, RM. RM English Malaysia. Okay. Jadilah RM, bentuk RM. Okay. Satu lagi nak pesan, untuk nilai ni, kalau awak tengok dekat atas ni, dia punya nombor-nombor dia mesti rapat. Okay, kalau jarak nanti dia jadi value. Dia tak boleh nak buat, kalau kita buat formula nanti dalam belanjawan, dia tak boleh muncul nilai tu. Ya, dia tak boleh ada. So kena buat dia punya nilai dia semua kena dekat-dekat je. Tak boleh jarak-jarak. Okay. Lepas tu, seterusnya cost produk seunit. Okay, sebab soalan ni yang pertama tu dia minta kira cost produk seunit. Jadi kita kena tahulah dan masukkan dalam data input juga cost produk seunit. Okay, buatlah untuk dua produk ni, BTA dengan CTB. Okay, BTA seperti mana yang awak dah belajar, cost produk ni ada 4 komponen ya. Iaitu bahan mentah langsung, buruh langsung, cost overhead kilang berubah dan cost overhead kilang tetap. Okay, lepas tu dapat cost produk lah kat sini. Okay. Bahan mentah langsung, okay, macam mana dapat RM16 ni? Boleh juga buatkan formula iaitu AutoSum. Okay, lepas tu pergi pada bahan mentah. Bahan mentah satu iaitu RM4. Darab dengan ni lah BTA perlukan berapa kg kan?
Lepas tu dia perlukan bahan mentah satu je. Bahan mentah dua tak perlu. Kemudian tambah dengan ini ya. Darab dengan RM4 juga. Lepas tu tambah lagi 2 darab tutup kurungan. Oh silap. Untuk BTA sahaja kan? Kita padam untuk CPB. BTA dia bahan mentah satu je. 16. Lepas tu CPB, bahan mentah untuk CPB boleh buat auto sum. Pergi pada bahan mentah tadi. Bahan mentah satu. Darab. Darab tu buat tekan shift. Lepas tu tekan darab. Darab dengan 4. Lepas tu tambah dengan 4 kurungan 2 darab 5. Buruh langsung. Kalau tak nak buat formula dalam ni, boleh jugalah kalau awak nak kira di luar je. Kira tekan kalkulator je pun boleh. Buruh langsung. Sum. Untuk BTA perlukan 0.8 jam. Darab dengan RM10. Dapat RM8. Manakala CPB auto sum RM10. Darab dengan 1.4. Dapat 14. Begitulah seterusnya untuk cost overhead tetap pun sama. Cost overhead berubah pun kita boleh ambil dekat atas ni. Overhead berubah. RM5 sejam buruh. Jadi RM5 darab dengan jam buruh untuk BTA 0.8. So 0.8 darab dengan RM5. Dapatlah RM4 kos unit. Untuk overhead kilang tetap ni, ini perlu buat pengiraan sebab kita guna kaedah overhead pratentu untuk kedua-dua produk ni sebab dia punya overhead kan jumlah kan, jadi nak bahagikan untuk satu unit produk kita ada banyak asas lah yang kita boleh gunakan, sama ada nak guna asas jam buruh ataupun jam mesin ataupun kos bahan mentah atau kos buruh langsung ataupun unit pengeluaran. So untuk yang ni cikgu minta pelajar gunakan kos unit pengeluaran. Okay. Jadi unit pengeluaran perlu dikira dahulu, iaitu boleh kira terus ataupun boleh juga rujuk pada belanjawan pengeluaran. Walaupun belanjawan pengeluaran belum buat lagi, tapi kita tahu formula untuk mengira unit pengeluaran adalah jualan, unit jualan tambah dengan unit inventory akhir barang siap tolak dengan unit inventory awal barang siap, kita dapat unit pengeluaran. Jadi ni sebab dah siap kan. Kalau belum siap lagi, awak boleh kira manual pun boleh ataupun boleh buat auto sum. Awak ambil jumlah ni, jumlah jualan tadi kan. RM5,000 tambah dengan RM2,500. Lepas tu darab dengan inventory akhir. Berapa dia nak inventory akhir? Inventory akhir barang siap dia nak ada 15%. Darab dengan 15%.
Dan oleh kerana soalan ni inventory awal dia kosong, jadi kita tak perlulah nak tolak dengan kosong ya. So kita darabkan saja. Okey, kita dah akan dapat sini 1. Oh, itu dia punya inventory akhir sahaja ya. Kemudian awak tambahlah. Kejap. Sum. Tutup kurungan dulu. Okay, lepas tu tambah dengan unit jualan. Tambah unit jualan tadi. Ini untuk inventory akhir saja ya. Tambah dengan unit jualan tadi ada 7,500. Okay, dengan ni. Terdapat 8,625. Jadi walaupun belanjawan pengeluaran kita belum sediakan, dekat sini kita boleh juga menghitung apa ni unit pengeluaran. Okay. Kita ambil je unit jualan tu, unit jualan jumlahkan dua-dua. Lepas tu darab dengan 15% unit barang siap. Lepas tu tambah balik 7,500 tu. Dapatlah unit pengeluaran sebanyak 8,625. Jadi kita boleh bahagilah dengan cost of work tetap tadi. Okay, cost of work tetap ni tadi dekat atas ni kita boleh buat macam ni. Auto sum. Ni. Enter. Tekan enter. Auto sum. Lepas tu pilih amount yang kita nak tu. Tekan enter. Jadi kita dapatlah dekat sini cost overhead tetap seunit sama dengan RM13.91 iaitu B44. Yang ni kan. Auto sum. Tekan 120,000 ni. Bahagi. Tekan type bahagi. 8,625. Tekan enter. Okay. Lepas tu harga jualan seunit pula. Okay, harga jualan seunit pula macam mana caranya kita nak kenal pasti harga jualan seunit. Okay. Tadi kan kita punya margin untung kasar. Margin untung kasar kita 50% kan. Okay. 50%. Jadinya. Okay. Tengok balik. Tengok macam mana cara dia dapatkan harga ni RM83.83 ni. Okay, tengok sum B42, B42 iaitu cost production unit bahagi dengan B9. Bahagi dengan B9. Ini margin untuk kasar. Okay, kenapa kita bahagi dengan 50? Sebab kos dekat sini RM41.91. Okay. Dia nak untung sebanyak 50%. Jadi 41 sen ni RM41.91 ni merupakan kos produk seunit. Ya, jadi dia adalah separuh lah daripada daripada harga kan. Okay, maksudnya margin untung kasar 50, kos 50. Jadi hasil jualan ni adalah 100%. Maksudnya macam ni lah. Kalau awak buat jualan adalah 100%. Okay. Margin kos jualan 50. Jadi margin untung kasar juga 50. Jadi dekat sini kita dah tahu kos kan. Kos kita RM41.91. Dia bersamaan dengan 50%. Okay. Jadi 50% daripada harga jualan
akan dapat jawapan sama dengan RM41.91. So macam mana nak dapat harga jualan? Kita ambil harga jualan samalah dengan RM41.91 bahagi dengan 50% ni. Bahagi dengan 50%. So 50% tu adalah 0.5 kan? 0.5 kan? Jadi sum 41 ni bahagi dengan 50%. Dapatlah RM83.82. B42 bahagi dengan B59. Yang ni sebab apa dia dapat 83.83 ni? Sebab dekat sini dia ni sebab masalah perpuluhan ya, sebab tu dapat 83. Dekat sini kita buat 82. Samalah juga cara untuk kira bagi harga jualan untuk CTB. 60.91 bahagi dengan margin untung dasar. 50%. Dapatlah RM121.83. Okey, seterusnya inventory akhir barang siap adalah 15% daripada jualan semasa. Itu maklumat tambahan yang keenam ya. Yang keenam inventory. Anggaran inventory akhir barang siap ialah 15% daripada anggaran jualan semasa. Kemudian anggaran inventory akhir bahan mentah pula ialah 20% daripada anggaran penggunaan pengeluaran tahun semasa. Maklumat yang ketujuh, belanja jualan dan pentadbiran juga ada dua, berubah dan juga tetap. Belanja pentadbiran berubah, kat sini 2%, bagi 2% ya, atas jumlah jualan tahunan. Ini atas jumlah jualan tahunan. Untuk belanja pentadbiran berubah, ada dua, jumlah berdasarkan atas jumlah jualan tahunan dengan jumlah kos buruh langsung. Anggaran belanja pentadbiran berubah adalah 1% daripada jumlah jualan tahunan dan 1% daripada jumlah kos buruh langsung. Dua-dua 1%. Lepas tu belanja jualan tetap pula. Belanja jualan tetap ni. Belanja jualan tetap terdiri daripada dua jenis belanja ya. Dia nak dua jenis belanja dekat sini. So cikgu ambil belanja periklanan dan belanja perjalanan. Dan belanja pentadbiran tetap pula ada 3. Dia nak 3. So boleh senaraikan sendiri juga yang ni. Contohnya cikgu buat gaji kerana pejabat, sewa pejabat dan insurans pejabat. Dia punya nilai pun kita boleh tetapkan sendirilah nak tetapkan berapa. Jangan letak 1 juta sudahlah. So habis bahagian data input, kemudian tengok pada soalan. Dengan menggunakan Microsoft Excel, sediakan nama, alamat dan latar belakang syarikat. Jadi dekat sini cikgu minta pelajar sediakan latar belakang syarikat lah. Ini adalah serahan tugasan pertama ya. Maklumat syarikat antaranya adalah nama, alamat dan juga latar belakang syarikat. Latar belakang syarikat ni boleh search dalam Google. Menerangkan tentang latar belakang syarikat lah. Dia sebuah syarikat apa, di mana, dia pengeluar produk apa. Dan boleh ceritalah tentang awak punya syarikat. Yang kedua data input. Data input yang kita dah buat tadi.
Yang sheet yang pertama ni, ya, ni data input yang sesuai bagi menyediakan belanjawan dan juga kos produk seunit. Okay, kos produk seunit juga ada dalam data input ni tadi ya, kos produk seunit. Ni kos produk seunit. Okay, semua dah ada dalam ni. Dan untuk data input ni, tolong buatkan border ya untuk setiap maklumat ni lah. Bukan setiap maklumat, untuk semua ni. Okay, iaitu awak highlight kan semua ni. Nampak ke tak ni? Okay, highlight kan daripada semua ni kan. Okay, sampai bawah. Okay, lepas tu pilih border. Yang ni, borders ni. Ambil outside borders. Outside borders ya, untuk semua sekali. Jadi awak akan nampak macam ni lah. Bila nak print nanti dia akan nampak kotak. Okay. Macam ni ya, nampak kotak. Tapi ni tak nampak sebab dia ada garisan ni kan. Okay. Kalau kata tak muat, yang ni kita boleh buat border sendirilah. Tutuplah bawah ni, buat garisan. Okay. Lepas tu page kedua. Okay, selesai untuk data input. Okay, masuk kepada belanjawan. Serahan tugasan pertama adalah cetakan maklumat perniagaan, kos produk seunit dan cetakan data input. Okey, B, sediakan belanjawan jualan, belanjawan inventory akhir barang siap dan belanjawan pengeluaran bagi tahun 2021 dengan menggunakan rumus yang sesuai. Okey, ini juga serahan tugasan pertama. Jadi, awak buatlah belanjawan. Okey, formula rumus format untuk belanjawan boleh rujuk dalam buku. Ya, dalam buku ada. Okey, so tulis dulu tajuknya dekat sini. Serahan tugasan pertama. Okey, serahan tugasan pertama. Tuliskan nama belanjawan. Okey, belanjawan jualan, tulis nama syarikat. Belanjawan jualan tajuknya bagi tahun berakhir 31 Disember 2021. Okey, lepas tu buat contoh dia. Buatlah 4 kolom kan sebab kita ada 2 produk, BTA dan CTB. Lepas tu kolom jumlah. Kolom pertama ni untuk butiran. Cara nak buat dia macam ni. Tekan cikgu. Nanti ni border-border ni buatlah contoh yang ni kan. Awak nak buat border untuk butiran. Okay, tak pilih kat sini. Tekan macam tu. Okay, yang ni highlightkan dua. Lepas tu tekan border ni. Okay, untuk yang bahagian jumlah ni, bahagian bawah dia buat yang double line ya. Sebab untuk jumlah. Lepas tu bold. Dia punya tulisan tu bold. Okay, ni pilih yang ni. Okay. Lepas tu buatlah butiran, unit jualan, darab dengan harga jualan seunit. Kat sini tulis RM. Ni. Kemudian contoh yang ni kan, unit jualan ni, kita nak mula buat unit jualan. Kita tak boleh type tak boleh buat macam ni, 5,000 type. So kalau cikgu tengok awak, cikgu pergi dekat kotak ni kan, cikgu tengok dekat atas ni, dia muncul 5,000, dia keluar 5,000. Dia tak keluar formula. So cikgu akan, awak punya belanjawannya akan dikira salah lah. Kan, maksudnya tak dapat markah lah untuk tengok lah. Oh, baik. Kita tuang dulu. Okay. Lepas tu yang ni, okay, kena buat auto sum. Okay, tekan auto sum kat atas ni. Kan? Sekali lagi. Okay, sekali lagi auto sum. Pergi data input, klik data input. Pilih mana jangkaan unit jualan kan. Tekan sini 5,000. Okay, lepas pilih 5,000 ni, tekan enter.
Okay, tengok belanjawan 1. AutoSum. Eh, tadi tak jadi. Sekali lagi ya. AutoSum. Klik data input. Klik 5,000. Tekan enter. Okay, dia akan pergilah kat sini. Sekarang dah adalah kat atas ni kan dia punya formula. Okay, ini pun sama. Tekan AutoSum. Pergi data input. Tekan 2,500. Enter. Okay, lepas tu harga jualan seunit pula sama juga ada dalam data input. Jadi pilih AutoSum, tekan AutoSum, pergi data input, klik mana harga tadi, harga ni, klik sini, tekan enter. Okay, CTB pun sama, tekan AutoSum, data input, CTB punya harga jualan, tekan enter. Okay, lepas tu darablah unit jualan, darab dengan harga jualan kan. Okay, letakkan dekat sini, kita nak letakkan dalam ni kan. Okay, cikgu kosongkan dulu. Kosongkan. Yang ni, AutoSum. Okay, pilih 5,000 ni, klik 5,000. Lepas tu tekan Shift, darab. Ambil yang ada star ya. Shift, star. Lepas tu klik dan harga jualan ni. Tekan enter. Dia akan kira lah. Okay, yang ni pun sama. AutoSum 2,500. Shift, star. Pilih harga. Tekan enter. Okay, lepas tu untuk kolom jumlah ni, unit jualan kalau nak buat jumlah pun boleh, tapi harga tak boleh sebab harga dua-dua produk ni tak sama. Jadi cikgu tak perlu, cikgu tak buatlah unit jualan ni, jumlah unit jualan tak buat. Terus buat jumlah jualan sahaja. Okay, ambil AutoSum, highlightkan dua ni. 1, 2, lepas tu tekan enter. Okay. Okay, selesai belanjawan jualan. Nanti bila cikgu tengok nanti ya dalam setiap kotak ni, dalam setiap Excel ni mesti ada formula kat atas ni ya. Okay, lepas tu kalau awak buat sebelum baru mula buat ni, dia tak akan ada RM lah dekat sini ya. Biasanya dia akan keluar number saja. Okay, ataupun general. Dia keluar macam tu. Okay. Jadi kalau dekat sini ada banyak perpuluhan kan, awak boleh kurangkan dekat sini lah. Yang ni increase, yang ni decrease. Okay, tekan 1. Tinggallah dua titik puluhan je. Okay, ni pun sama, decrease. Okay, yang ni pun samalah. Okay, highlightkan semua, kita kurangkan dia punya titik perpuluhan. Lepas tu yang mana yang ada RM, harga jualan dengan jumlah jualan ni mesti jawapan dia dalam RM kan. Jadi awak highlightkan semua ni. Okay, pergi ke atas ni yang number ni tadi ni. Pilih accounting ataupun currency. Okay, currency pun boleh, accounting pun boleh. Jadi bila mula klik, dia akan keluar simbol US dollar. Okay, jadi US dollar ni kena tukar kepada RM. So kita dekat Malaysia kena guna RM lah. Kita punya nilai mata wang kan. Okay, dekat sini dia tak keluar lagi RM. Jadi awak tekan more accounting formats. Lepas tu pilih dekat sini simbol. Okay, pilihlah RM. Ataupun tekan RM. Kalau nak tekan RM kat sini dia keluar R. Jadi kena pilih RM. Dari dalam ni R S RP RM ni. Pilih English Malaysia pun boleh, Malay Malaysia pun boleh. Okay. Tekan cikgu pilih yang English lah. English. Okay. Klik OK. So adalah RM dah kat sini. Okay. Okay, seterusnya buat pula untuk belanjawan inventory akhir. Syarikat, nama syarikat sama, tajuk belanjawan inventory akhir barang siap, bagi tahun berakhir.
Okay, lepas tu rujuk format boleh tengok dalam buku. Okay, yang pertama kita letakkan dulu kos produk seunit. Salin baliklah daripada yang data input tadi tu kan. Okay, salin balik semua ni. Jumlah kos seunit. Okay, ni ambil daripada data input lah. Jangan type 16 macam tu. Tak nak Kita nak bila kita klik dekat sini, cikgu nak semak nanti, cikgu klik dekat sini akan keluar formula kat atas ni sebab kita dah ada dalam data input. Jadi sama jugalah buat auto sum, pergi data input, klik pada cost produk ni 16. So samalah semua sama. Jadi ni kita boleh tambahkan je. Okay, auto sum, tambahkan semua ni, enter. Ini pun sama, auto sum, klik semua ni, tekan enter. Okay, bila dah dapat cost produk seunit, okay, kita letakkan di sini unit inventory barang siap. Unit inventory barang siap. Inventory akhir ni. Unit inventory akhir barang siap. Okay, 750 ni macam mana kita dapat? Kita darab dengan jumlah jualan lain dengan peratus inventory akhir tadi. Okay, pergi auto sum, di data input, pilih inventory akhir barang siap 15% ni. Lepas tu tekan shift star, pergi balik pada belanjawan 1 tadi. Pergi belanjawan, unit jualan 5,000. Tekan enter. Okay, dapat 750. Ini pun sama, auto sum, data input 15%, darab, shift darab, pergi belanjawan 1, pergi belanjawan jualan, produk CTB, tekan enter. Okay, lepas tu kita ambil lah cost produk seunit ni. Okay, salin balik daripada atas ni, auto sum, klik sini, tekan enter. Ini pun sama, auto sum, klik cost unit ni, tekan enter. Lepas tu jumlah inventory akhir barang siap, ini kena buat tulis. Cost inventory akhir barang siap, auto sum, ambillah unit tadi, shift darab dengan RM41 ni, tekan enter. Sama jugalah dengan yang ni So ini sama juga, jumlah dia cikgu buat bahagian kos sahaja jumlah kos inventory akhir sahaja sebab yang ini semua tak samalah sebab dia produk lain-lain, BTA dengan CTB. Okay. Terusnya belanjawan yang ketiga adalah belanjawan pengeluaran. Belanjawan pengeluaran mula dengan unit jualan. Okay, unit jualan ni kena rujuk daripada belanjawan jualan 5,000 ni, auto sum. Okay, cari belanjawan jualan, klik 5,000 ni, tekan enter. Okay, CTB pun sama ambil daripada jualan. Okay, lepas tu tambah dengan unit inventory akhir. Unit inventory akhir ni kita akan ambil daripada belanjawan inventory akhir lah, 750 tadi. So, auto sum, klik yang ini, tekan enter. Okay, lepas tu jumlah unit inventory diperlukan, auto sum, tekan, pilihlah 2 ni. Bila pilih 2 ni dia akan jadi tambah tekan enter. Okay, unit inventory awal barang siap kosong. Jadi 5750 tolak dengan kosong dapatlah 5750. Unit pengeluaran yang diperlukan, auto sum 5750 tolak, tekan tolak, pilih yang kosong ni, tekan enter. Okay, sama juga dengan CTB. Okay, bahagian jumlah ni kalau nak jumlahkan boleh, kita boleh jumlahkan. Kedua-dua ni lah unit jualan, CVTA dan CTB. Lepas tu inventory akhir barang siap, jumlahkan. Dan juga jumlah diperlukan, boleh jumlahkan, dapat 8625 lah. Okay. Yang ini jumlahkan 2 ni. Okay, ni buat center, tekan center kat sini. Okay, habislah serahan yang pertama.
pertama. Okay, ini dikira serahan pertama ya. Serahan kedua pula, sekejap. Untuk belanjawan pengeluaran ni tak ada RM, so kita biarkan je lah dalam nilai angka ni. Okay. Lepas tu, buat pula sheet yang seterusnya. Boleh buat belanjawan sheet yang kedua. Tulis serahan tugasan kedua. Okay. Serahan tugasan kedua. Tulis belanjawan penggunaan bahan mentah, belanjawan belian bahan mentah langsung dan belanjawan buruh langsung serta rumus. Okay. Belanjawan penggunaan bahan mentah. Okay, bahan mentah ni kan dia ada dua. Okay. So bila ada dua, kita boleh buat dua lah. Okay. Ataupun boleh gabungkan. Boleh juga nak gabungkan BM1 dengan BM2. Okay. Macam ni dia buat asing. Okay. Belanjawan penggunaan bahan mentah 1 untuk kedua-dua produk BTA dan CTB. Okay. Dia buat unit pengeluaran yang diperlukan. Ini ambil daripada belanjawan pengeluaran ya. Okay. Di bawah ni je. Copy dulu je. Tunjukkan di bawah ni sahaja ya. Boleh. Penggunaan bahan. Nampak kosong kan? Okay. Unit pengeluaran yang diperlukan untuk BM1. Sekejap cikgu buat sekalikan lah. Ini untuk bahan mentah langsung cikgu tambahkan kolom. Okay, BTA, CTB dekat di bawah ni. Lepas tu tambah lagi kolom. Ni sebabkan yang panjang sebab tu dia buat tadi di muka surat lain Inilah tunjuk yang ni buat di muka surat buat di sheet lain sebab dia punya ni panjang. Okay. Lepas tu yang ni kita tekan sikit sebab cikgu nak tunjuk dalam satu belanjawan. Okay. Yang bahan ni kita buat satu je. Ni cikgu tambah dulu. Tambah. Okay. Ni bawa ke bawah. Atas ni untuk bahan mentah 1. Mentah 1. Center. 12 times New Roman times New Roman bolehkan. Okay, lepas tu dekat sini tambah lagi 2 kolom untuk BM2. Set saya kolom.
Merge, ni merge, highlightkan dulu, lepas tu kita tekan merge. Ni untuk BM1, ni BM2 untuk bahan mentah 2. Okay. Tapi bahan mentah 2 BTA tak ada kan? BTA tak ada, so kita copy yang ini. Bahan mentah 2 ni BTA tak ada. Boleh balik. Tambah satu kolom je kat sini. Kolom sahaja. So BM2 untuk CTB je. Insert kolom. Okay, ni untuk BM2. BM2 CTB sahaja. BTA tak ada. Okay, buatkan garisan bottom border. Okay. Unit pengeluaran yang diperlukan kita akan ambil daripada belanjawan pengeluaran. BTA, auto sum, unit pengeluaran. Kita tengok belanjawan pengeluaran. BTA, unit pengeluaran yang diperlukan 5750. Pilih yang ni, tekan enter. Okay. CTB, auto sum. Pilih belanjawan satu tadi. Pilih belanjawan pengeluaran. Ini, tekan enter. Okay, so CTB ni pun sama juga dengan ni, kita boleh ambil sini pun boleh. Okay, bahan mentah, untuk bahan mentah satu, setiap produk ni memerlukan 4 kilo, 4 kilogram. Jadi yang ni kita ambil auto sum, pergi data input. Input keperluan bahan mentah 1 kilo, 1 unit 4 kilo, tekan enter. Ini pun sama, auto sum, data input, kilo. Okay. Untuk BM2, auto sum, data input, BM2 untuk CTB 2 kilo, tekan enter. Okay. Lepas tu darabkan auto sum, ni kan, auto sum, BM ni, klik sini, darab bawah ni, tekan enter. Okay, ni pun sama lah. Okay, kalau nak cepat boleh juga buat macam ni. Sebab dia dah duduk dalam baris yang sama ni. Highlightkan dua ni. Lepas tu bawah ni ada kotak kecil kan. Okay, bila ada tambah yang hitam ni, awak tekan, drag kan, bawakan ke sini. Okay. Betul tak? 2875 darab dengan 2. Darab. Tekan enter. Okay, 5750. Okay, inventory akhir bahan mentah pula. Auto sum. Ambil ni lah jumlah bahan yang diperlukan ni. Tu darab dengan di data input. Cari yang inventory akhir bahan mentah. Inventory akhir bahan mentah 20%. Tekan ni. Lepas tu tekan enter. Okay, dapat 4,000. Terus 4,600 tambah dengan jumlah bahan diperlukan ni. Okay, dapat 27. Sum, klik sini kan. Sum, ambil 23,000 ni. Tekan tambah. Dan 4,600. Lepas tu enter. Okay, inventory awal kosong. Dan bahan mentah yang langsung yang perlu dibeli adalah 27,000 ni. Awak ambil auto sum. Ambil jumlah bahan ni. Tolak dengan inventory awal. Tekan enter. Okay. So sama jugalah untuk CTB, bahan mentah 1 CTB, bahan mentah 2 CTB.
Okay, sama juga lah dekat sebelah sini. Cikgu buat yang ni untuk CTB AutoSum 5750 darab dengan data input jumlah inventory akhir. Tekan enter. Okay, lepas tu AutoSum ini boleh tambahkan je lah. Boleh drag kan. Okay, lepas tu ni kosong. Dan jumlah pun kita boleh drag saja. Jumlah ni sum, jumlahkan semua. Dan enter. Okay. Jadi jumlah dekat sini, kalau kita nak buat jumlah, sebab dia bahan mentah pun lain kan, bahan mentah 1, bahan mentah 2. Jadi kat kolom jumlah ni, kita buat jumlah di bawah pun boleh lah. Kita boleh buat bawah ni pun boleh ya, jumlah dekat sini. Bahan mentah. Ni merge, highlightkan dua tu, lepas tu merge. Lepas tu auto sum, dah tambahkan dua ni. Highlight, tekan enter. Okay, lepas tu yang ni, auto sum, 40 ni je lah. Border, buat border. Highlight kan. Enter. Okay, ni buang lah, ni tak ada. Hujung ni tak ada ya. Itu je. Okay, lepas tu, okay, belanjawan penggunaan bahan mentah 2 ni tak payah buat dah lah sebab kita dah masukkan dekat 1 tadi. Ini. Okay, lepas tu belanjawan belian bahan. Seterusnya belanjawan belian bahan iaitu bahan mentah langsung yang diperlu dibeli. Okay, BM1 ni jumlah dia ya. BM1 dia auto sum, klik di sini, tekan enter. Okay, bahan mentah 2 auto sum, klik dalam ni lah bahan mentah 2 yang perlu dibeli 6,900. Okay, tekan enter. Jumlah bahan mentah langsung yang perlu dibeli. Okay, ni mungkin tak muat. Okay, lepas tu ni auto sum, nak cari jumlah kan dalam RM, auto sum, pilih yang ni, darab harga, dan enter. Okay, kalau tak nampak kan, buat gerakkanlah coba. Kalau cikgu rapatkan dia tak nampak nilai, so besarkan, baru ada. Okay, ini pun sama, besarkan sikit. Okay, ini pun sama lah ya. Nah ini, yang jumlah ni, bawakan ke sini lah. Sebab tadi kan kat atas tu saya tambahkan kolom. So, yang ni buang. Kolom hujung ni buang. Okay, lepas tu belanjawan buruh langsung. Belanjawan buruh langsung. Ini pun bawakan ke sini lah. Okay, butirannya unit yang perlu yang unit pengeluaran yang diperlukan ni ambil daripada belanjawan pengeluaran. Sama jugalah ya cara dia. Auto sum, lepas tu pergi pada belanjawan pengeluaran, tekan enter. Okay, ni pun sama. Lepas tu darab dengan jam buruh langsung seunit. Okay, jam buruh langsung ni kita akan rujuk dalam data input. Jadi auto sum. Pergi data input. Cari jam buruh. Jam buruh. Ni 0.8. Tekan sini. Lepas tu klik enter.
Okay, CTB pun sama ya. Okay, jadi jumlah jam yang diperlukan untuk pengeluaran, tekan auto sum, pilih unit pengeluaran ni, darab 0.8, klik sini, tekan enter. Okay. Kadar buruh pula akan ambil daripada data input juga, tekan auto sum, di data input, anggaran kadar buruh RM10, tekan enter. Okay. CTB pun sama ya, letakkan. Lepas tu dah dapat nilai ni, auto sum, jumlah jam yang diperlukan, klik sini, darab dengan harga kos buruh Okay, ni sama CTB, lepas tu jumlahkan. Okay, okay, habis dah serahan yang kedua. Akhir sekali adalah yang untuk RM ni semua sama buat macam tadi pilih tukar, highlight kan, lepas tu tukar dalam ni, accounting, pilih accounting. Okay, lepas tu belanjawan serahan yang ketiga pula adalah belanjawan penyata pendapatan. Okay, belanjawan penyata pendapatan tajuknya. Lepas tu butiran jualan. Okay, jualan ni kita akan ambil daripada belanjawan jualan. Okay, okay, dalam ni kosong. Okay, lepas tu klik auto sum. Di belanjawan jualan dalam serahan yang pertama ni. Okay, cari belanjawan jualan. Klik pada jumlah ni jumlah. Dan enter. Okay, lepas tu tolak dengan kos barang dijual. Barang dijual kita ada dua, kos pengeluaran untuk BTA dan juga CTB. Inventory awal tak ada, so tak perlu masukkan. Terus letak kos pengeluaran BTA dan kos pengeluaran CTB. Okay, kos pengeluaran BTA kita akan ambil daripada belanjawan pengeluaran tak. Kita akan ambil dari sini belanjawan pengeluaran untuk BTA, unit dia, darab dengan, okay, tekan darab dengan kos produk seunit. Okay, boleh ambil dalam data input, darab dengan kos produk seunit untuk BTA. Ini darab dengan ni tekan enter. Okay. Pasukkan saya buat tadi. Sekali lagi untuk BTA betul dah. Okay, CTB pula sama juga auto sum. Di belanjawan 1, unit pengeluaran CTB 2875, klik sini, darab dengan kos produk seunit. Kos produk seunit dalam data input untuk CTB. Klik ni, tekan enter. Okay, lepas tu dapat jumlah, kita jumlahkanlah yang ni kan. Auto sum, jumlahkan dua kos pengeluaran BTA dan CTB ni, tekan enter. Lepas tu tolak dengan inventory akhir barang siap, kita boleh ambil dalam belanjawan inventory barang siap. Belanjawan inventory barang siap, ada kos dia yang ni, tekan ini, lepas tu enter. Lepas tu ni untuk kasar kat bawah ni. Ini adalah kos jualan. Okay, kos jualan ni okay, kos jualan ni ambil auto sum, jumlah kos barang boleh dijual, tolak dengan inventory akhir, tekan enter. Okay, lepas tu hitung kasar, kita ambil jumlah jualan lah, auto sum, jumlah jualan, tolak dengan kos jualan ni, tekan enter. Okay, semua kena formula pilih-pilih je. Jangan type, nilai tu jangan type.
Okay, lepas tu tolak dengan semua belanja ni, kos tempoh ni. Yang pertama belanja jualan berubah. Okay, belanja jualan berubah ni adalah jumlah jualan ya. Kita ambil auto sum. Pergi belanja awal, pergi data input dulu. Dari jualan, belanja jualan berubah. Okay, klik 2% ni. Lepas tu darab. Pergi belanjawan 1. Belanjawan jualan. Klik jumlah dia. Okay, tekan enter. Lepas tu belanja pentadbiran berubah pula. Belanja pentadbiran berubah ni atas apa? Ada buat lain. Dia ambil yang adik. Belanja pentadbiran atas jumlah jualan tahunan juga ya. Belanja pentadbiran berubah ada 2 ya. Jadi kat sini rumus dia panjang sikit. Kena buat auto sum. Kak, siapa ni? Data input. Ambil yang ni 1% ni. Okay, lepas tu darab dengan jumlah jualan. Ni kan. Tambah. Data input balik. Pilih yang ni pula untuk kos buruh langsung ni. Okay. Darab dengan kita pergi belanjawan kos buruh langsung. Belanjawan kos buruh langsung tadi belanjawan serahan kedua. Belanjawan buruh. Okay, darab dengan ni. 86. Lepas tu tutup kurungan. Kena buat kurungan ni. Kalau nak tambah macam ni, kena buat kurungan ni. Ni untuk yang pertama tadi. Belanja pentadbiran atas kos, atas jumlah jualan. Lepas tu belanja pentadbiran atas kos buruh langsung yang kedua ni. Buatkan kurungan dia, buat bracket. Lepas tu tekan enter. Okay. Baik. Lepas tu belanja jualan tetap. Senang je. Ambil auto sum. Pergi data input. Ambil belanja jualan tetap. Lepas tu tekan enter. Last sekali adalah belanja pentadbiran tetap. Okay, klik sini kan. Auto sum. Pergi data input. Pilih belanja pentadbiran tetap. Tekan enter. Okay, bila dah habis dah isi semua ni. Okay, kita jumlahkan jumlah belanja jualan dan pentadbiran ni. Auto sum. Highlightkan semua ni. Tekan enter. Lepas tu kita ambil lah untung kasar ni, ya, dekat untung bersih ni. Auto sum. Untung kasar tolak dengan jumlah jualan dan pentadbiran. Tekan enter. Okay, so dapatlah untung bersih ya, pendapatan bersih. Okay, lepas tu yang RM ni semua kena buat RM. Ya, contohnya highlightkan. Okay. Pilih accounting. Accounting. Kalau cikgu pilih number, dia tak ada RM lah. Okay, so pilih accounting. Dia keluar simbol US dollar ataupun Singapore. Okay, awak pilih kat sini untuk tukar. Pilih more accounting format. Pilih RM. RM. Kita sikit nak cari sebab dia bawah di sini RM. Kan okey. Okay, dah habis tugasan 2. Okay, itu sahaja. Oh, ada lagi lupa. Untuk tugasan 2 ni, selain daripada belanjawan yang kita buat, okay, kita juga perlu cetakkan dia punya rumus ya. Okay, rumus dia macam ni. Okay, sebab setiap
setiap apa yang kita masukkan dalam belanjawan ni, semuanya ada formulanya kat atas ni. Nampak? Sum ni kan? Jadi, apa yang perlu awak buat, awak copy dulu semua ni. Ya, sebab yang ni kita dah adjust untuk print belanjawan. Okay. Nanti nak print formula kita kena adjust lagi dia punya ruang ni kan. So, awak highlight kan ni. Okay. Lepas tu tekan Ctrl C, copy. Awak pilih sheet yang baru. Sheet baru kan. Pergi sekat sini, tekan right click. Pilih insert sheet, worksheet. Okay, tekan OK. Lepas tu awak pastekan dekat sini. Ctrl V. Okay, dah ada kan? Okay, bila dah ada macam ni, kita nak tunjukkan ini untuk formula lah. Okay, awak renamekan dekat sini formula. Ni untuk formula. Dan lepas tu, ni semua masih dalam nilai kan? Okay, tak nampak formula kat sini. Okay, awak pergi pada atas ni. Nampak formula. Lepas tu, awak pergi sini. Kan? Ada show formula, awak tekan show formula. Okay. Jadi dia dah tunjuklah formula kat sini. So bila dia dah tunjuk formula dekat sini, yang ni lah kita akan print. Ya, bila nak print tu, awak kena adjust lah untuk muatkan dalam satu muka surat. Macam ni ada ruang kosong ni, awak boleh kecilkan. Okay, ni pun boleh kecilkan kotak dia. Okay. Okay, semua dah nampak kan? Jadi bolehlah print terus yang ni. Kalau macam ni tak nampak, besarkan lagi. Ni besarkan balik. At least dah nampak sikit pun boleh lah ya. Sebab janji cikgu dah nampak kat sini bahawa dia dah ada rumus. Ya. Okay. Ni kan. Boleh kecilkan. Kalau nak kecilkan yang ni nanti tak nampak pula yang atas kan. So pandai-pandai lah nak nak adjust dia punya apa ni, ruang dalam Excel ni ya. Okay. Lepas tu print. Ya. File. Print. Dia jadi berapa banyak muka surat kan. Jadi awak boleh juga pilih dekat sini. Okay, page setup. Boleh pilih adjust tu 100% ni tukar kepada buatlah dalam 70 ke. Tengok apa jadi. Dia dah masuk sikit kan. Tadi 11 muka surat, sekarang tinggal 4. Okay, ni pun belum cukup lagi. Jadi boleh adjust lah dia punya ni. Ataupun fit to one page. Kalau fit to one page, dia akan jadi lebih kecil lah. Nampak? Dia jadi kecil je. Tapi dia muat dalam satu muka surat. Okay. Try adjust dekat sini tengok. Mancing. Left, right. Jadi kalau fit to page ni dia jadi kecil macam ni lah. Susah sikit. So boleh adjust kat sini lah. Kalau 25, ni besar 25, kita buat, katalah kita buat 50. Oh ni sebab dia portrait. Tukar kepada landscape. Okay, nampak, dah nampak semua kan? Kita adjust lah ya. 5 besarlah sikit. Okay, tapi dia jadi 5 muka surat pula. Bolehlah tarik-tarik kat sini ke. Okay. Kalau yang syarikat seterusnya, kalau belanjawan seterusnya tu tak masuk lagi, kita boleh
Macam ni kan. Ni yang panjang sebab yang ni kan. Okay, bila panjang sebab ini, awak boleh yang ni masukkan dalam page yang kedua. Okay, insert jadi page yang kedua kan. So, page yang kedua, awak print dulu yang atas ni. Okay, yang atas ni boleh print dulu. Ataupun ni boleh effect tak yang atas. Sikit je. Kalau yang tak nampak sikit ni ataupun awak highlight yang sikit ni, yang tak nampak ni, kecilkan dia punya tulisan. Okay. 11 ke kan? Tukar balik. Times New Roman. Tukar 11. Okay. Ni tak muat lagi pula. Bila nak print yang ni, awak adjust yang ni. Bila nak print yang atas tu, adjust yang atas tu. Ya? Adjust yang atas tu, lepas tu print dulu muka surat pertama. Lepas tu adjust yang bawah ni pula, print muka surat kedua. Okay? Yang ni, 1, 2, 3. Pasal 3 ni tak ada apa dah. Ya? Boleh adjust lah. Sama jugalah dengan belanjawan yang kedua ni pun sama juga. Awak highlight kan, lepas tu copy paste dalam sheet yang baru. Lepas tu dekat sheet baru tu buat tukar formula lah. Macam dia orang buat ni kan. Copy dia lah formula. Lepas tu show formula. Kalau cikgu tutup dia lah show formula balik. Okay, ini untuk formula. Jadi dalam tugasan 2 ni ada data input. Lepas tu belanjawan 1 yang serahan pertama tadi. Lepas tu formula untuk belanjawan serahan pertama. Lepas tu serahan kedua. Formula untuk serahan kedua. Lepas tu serahan yang ketiga. Dan formula untuk serahan yang ketiga. Lepas tu buat maklumat perniagaan. Okay, itu sahaja. Terima kasih.